Tuan Pengerusi, itu biasa lah tu. Maknanya kalau tanya kepada orang yang dulu dia jadi ketua, sekarang dia dah tak jadi ketua, maka hak judiciary sekarang tu memang tak bagus lah jika dibandingkan dengan waktu dia jadi ketua. Itu biasa. Itu biasa. Ya? Itu biasa. Saya tak mau cakap banyak. Cuma yang buat bangkit tentang maknanya menteri mempetikaikan Sultan Azlan Shah punya kenyataan ni. Tidak mengapa, kerana betul. Maknanya itu lumrah biasa. Termasuk peguam negara dulu pun, waktu dia dulu bagus, sekarang tak bagus. IGP dulu pun macam itu juga, waktu dia bagus, sekarang tak bagus. Saya kata ini lumrah, Yang Hormat, ya. Ini lumrah. Kemudian Yang Hormat, saya mengakui bahawa memang saya tidak boleh memperbetulkan keadaan sebelum saya. Yang Berhormat sahaja yang mempunyai kisah cinta antara Yang Berhormat dengan bekas Perdana Menteri dahulu. Jadi, lagipun tak usah cakap tentang dia, Hormat, dia pun dah keluar dalam channel history sekarang ni pun. Maknanya history lah. Let's talk about now. Ya, let's talk about now. Yang history. Dia pun betul tak, Yang Hormat? Dia keluar dalam channel history. Part 2 nak keluar, esok ke malam? Malam esok ke malam ni. Jadi, betul lah? Dia history. Jadi, pada saya, sekalipun Yang Berhormat kata tentang peguam negara ini, tapi Yang Berhormat juga kata, iaitu bahawa peguam negara terpaksa membuat sesuatu atas arahan Perdana Menteri walaupun bertentangan dengan apa yang peguam negara kata sepatut dilakukan. Bermakna dia ada wibawa. Yang masalah ni Perdana Menteri tidak ada wibawa kerana memaksa orang yang bawah kepada dia untuk melakukan satu perkara yang tidak sepatut dilakukan. Jadi dalam hal ini saya nak pertahankan Perdana Menteri sekarang, saya setakat inilah saya tahu tidak akan mengarahkan peguam negara untuk melakukan satu perkara yang bertentangan dengan apa yang sepatut dilakukan kerana dia bebas. Kita benar-benar bagi dia bebas, dan saya pun sentiasa juga dengan Perdana Menteri bercakap tentang betapa pentingnya kita kena pastikan supaya SPRM itu bebas, judiciary mesti bebas, peguam negara bebas, sebab ini rakyat mahu. Dan rakyat akan hukum kita kalau sekiranya kita tidak akur kepada kehendak rakyat ini. Menteri minta penjelasan. Jangan bimbang. Jadi Tuan Pengerusi, panjang lagi Yang Sikit ya? Sikit, panjang Yang Hormat. Jadi Menteri, saya cuma nak habiskan Vicky Linggam saja. Vicky Linggam sikit. Saya akan jawab bertulis, ya. Menteri sikit ya? Ini menghormati Ketua Bangkang. Saya ucap terima kasihlah sebab dia hadir untuk saya. Penjelasan. Menteri, penjelasan sikit Menteri. Penjelasan. Satu soalan Jadi, Menteri, satu soalan. Untuk makluman Yang Berhormat, Satu soalan Menteri. Satu ya? setakat Tan Sri boleh saya 16 kacau. Saya takut kalau Selangor dia tak boleh Selangor. bagi boleh keluar, bagi boleh keluar. Saya minta maaf. Nanti kalau Boleh dia pulau, terlepas boleh cakap, pulau, marah saya. Tak mau. Balik pulau Saya lah, tidak mau dimarahi di dewan yang besar ini. Soalan. Bukan, Saya nak takut tanya. kena marah. Menteri Mustahak. Jadi pulau untuk sikit. makluman Yang Berhormat, setakat Satu soalan, 16 November 2009, tiada permintaan, setakat 16 lah, tiada permintaan rasmi yang telah dikemukakan kepada Jabatan Peguam Negara tentang taklimat yang dikendaki oleh Operations Review Panel. Walau bagaimanapun, Jabatan Peguam Negara tiada halangan untuk memberikan taklimat itu jika permintaan dibuat oleh Operations Review Panel. Untuk makluman Yang Berhormat, Suruhanjaya telah membuat kesimpulan bahawa terdapat alasan yang mencukupi bagi menunjukkan kemungkinan berlakunya kesalahan di bawah Akta Hasutan 1948, Akta Pencegahan Rasuah 1961, Akta Profession Guaman 1976, Akta Rahsia Rasmi 1972, Kanun Kesesaan dan undang-undang lain. Oleh itu, Suruhanjaya mengesyorkan siasatan dijalankan oleh pihak yang berkuasa. Apabila klip video yang berkaitan muncul di laman internet pada September 2007, SPRM telah menjalankan satu siasatan di bawah Akta Rahsia Rasmi berkaitan kemungkinan terdapat kebocoran dalam pengendalian surat menyurat dan dokumen terperingkat berkaitan dengan pelantikan hakim-hakim. Siasatan telah menunjukkan bahawa tiada kesalahan dapat dikenal pasti atau mana-mana orang bertanggungjawab berkaitan dengan kandungan dokumen terperingkat tersebut. Pada ketika itu, keterangan menunjukkan surat-surat berkenaan tidak didaftarkan dalam buku daftar suratan rahsia rasmi.
Selain itu, siasatan juga dijalankan di bawah Akta Pencegahan Rasuah 1997 berkaitan dengan tomahan terhadap beberapa individu tertentu yang dikatakan mempengaruhi Tun Dr. Mahathir dalam pelantikan hakim-hakim. Adalah jelas bahawa berpandukan dokumen-dokumen yang dikemukakan semasa prosiding Suruhanjaya, terdapat komunikasi antara Tun Dr. Mahathir dengan Tun Zaidin berkenaan dengan calon-calon hakim. Siasatan juga mendapati tiada keterangan yang menunjukkan berlakunya penggunaan pengaruh ke atas Tun Dr. Mahathir dalam pelantikan hakim-hakim ini. Pengemukaan pertuduhan di mahkamah adalah berdasarkan keterangan yang boleh diterima dengan izin admissible evidence dan bukannya keterangan yang berdasarkan syak semata-mata. Malah Tun Dr. Mahathir dan Tun Zaidin menafikan mereka dipengaruhi oleh sesiapa pun dalam hal ini. Peguam negara telah turut mengarahkan siasatan berkaitan dengan percutian VK Lingam dengan Tun Yusof Chin dibuka semula setelah ditutup pada tahun 2006 berikutan syur Suruhanjaya. Adalah didapati Puan Jayanti bukannya seorang asing dalam siasatan SPRM yang dikenali sebagai BPR dalam tahun 1998. Beliau telah pun memberikan keterangan yang sama kepada BPR dalam tahun 1998. Siasatan lanjut tidak dapat menunjukkan apa-apa keterangan baru. Malah tidak terdapat keterangan yang boleh menyangkal fakta bahawa Tun Yusof Chin telah membuat bayaran penuh bagi perbelanjaan percutian beliau. Tidak dinafikan ada seorang saksi lagi yang masih dicari oleh SPRM dan berdasarkan keterangan rakannya, keterangan saksi ini akan menyokong keterangan rakannya itu. Saksi ini dikendaki bagi tujuan melengkapkan siasatan bagi memuaskan hati semua pihak. Siasatan di bawah Akta Pencegahan Rasuah turut dibuka berkaitan dengan pembayaran wang sebanyak ringgit Malaysia 50,000 oleh VK Lingam kepada Sachihanandan, bekas pengurusi Mahkamah Perusahaan Ekoran laporan yang dibuat oleh Tiru Nama Karasu, adik kepada VK Lingam. Siasatan menunjukkan bahawa pembayaran ini adalah sebagai bonus tertunggak bagi Sachihanandan yang bekerja dengan VK Lingam selepas persaraannya sebagai pengurusi Mahkamah Perusahaan. Oleh yang demikian, adalah tidak benar Peguam Negara telah mengenepikan syur Suruhanjaya. Menteri Tuan boleh... Ketua, yang selainnya oleh kerana sudah hampir Sikit, Menteri. 2 jam, saya jawab. Carangan. Menteri, Menteri. perkara lain Satu boleh? hal. Sikit ya, Tuan Speaker. Cik Jayanti dengan terangnya, dengan jelasnya. Dia sudah duduk yang Kan. dia. Itu banyak jawapan yang tadi belum jawab. tak betul. Dia dengan jelas mengatakan Wikelingam yang membayar perbelanjaan untuk bercuti. Jayanti yang menempah semua tiket-tiket itu. Jadi ini menunjukkan bukti yang kukuh bahawa Wikelingam yang telah membayar perbelanjaan bercuti Yusof Chin. Takkan itu bagi saya saudara peguam sudah satu kes prima facie untuk didakwa di mahkamah. Melainkan dikatakan Cik Jayanti ini bohong. Takkan ini bukti yang begitu terus dan begitu jelas kenapa orang berkenaan tidak didakwa. Itulah mesti jawapan diberikan. Menteri, saya cadangkan satu pendakwaan Sila. bebas. Independent prosecutor dicadangkan bagi